Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi saya merupakan wakil daripada ahli kumpulan 3. Nama saya Muhammad Mujiril Akram bin Hamzah. Tugasan ataupun topik kajian yang telah diberikan kepada kumpulan kami ialah Islam dan kebebasan beragama dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Jadi ingin saya mengenalkan dahulu ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah diri saya sendiri, iaitu Muhammad Mujiril Akram bin Hamzah. Seterusnya saudari Non Nadia binti Nordin, saudara Bala Canda anak lelaki Chandra Kumar, Muhammad Afiq bin Rizal serta Muhammad Sufi bin Rashid. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan terus kepada pengenalan. Okey, jadi seterusnya kepada pengenalan. Yang pertama ialah kepelbagaian agama dan budaya. Seperti yang semua sedia maklum, Malaysia, negara kita mempunyai masyarakat yang berbilang agama dan budaya yang secara pada asasnya kita ni hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian ini bukanlah merupakan benda yang pelik, tapi dia benar merupakan satu keunikan yang sepatutnya diraihkan oleh kita dan menjadi kebanggaan rakyat kita. Keharmonian dalam kemajmukan ini menjadikan Malaysia negara yang sering dicontohi masyarakat antarabangsa. Namun, sebagai negara dengan rakyat yang berbilang kaum dan budaya, masyarakat kita ni kadang-kala dia berdepan dengan isu sensitif yang boleh menggugat ketenteraman dan keharmonian. Isu-isu yang selalu menjadi yang boleh menggugat ni ialah seperti kefahaman mengenai agama, budaya dan kaum masing-masing. Justru perbezaan dan kepelbagaian ini kita sebagai rakyat kita perlu tangani dan diuruskan sebaik mungkin untuk mengelakkan tercetusnya sebarang perkara tidak elok ini. Okey. Bila kita ada masalah, kita mesti gunakan pendekatan ataupun langkah-langkah bagi mengatasi masalah ini. Oleh itu, kita sebagai rakyat mesti menemukan atau mencari pendekatan yang berbeza dan tidak sukar untuk mencapainya. Contoh, kalau kita nak buat satu, kita mesti ada matlamat dan benda tu mesti dicapai dalam masa yang singkat ataupun dalam satu jangka masa yang diberikan. Kalau hasil yang lambat, mesti semua tertunggu-tunggu dan semua akan menjadi tidak sabar menunggu. Jadi kita melakukan pendekatan yang berbeza, namun kita kena dapatkan hasil yang cepat. Jadi isu-isu ini selalunya terjadi daripada konflik antara agama. Kita dapat dilihat bahawa benda ni berlaku ataupun konflik antara agama ni berlaku sebabkan kalangan orang yang tidak memahami agama lain dengan lebih baik. Cara apa kita nak buat? Kita boleh mengadakan seminar ataupun dialog antara agama perlu lebih kerap dianjurkan untuk memberikan pemahaman berbagai agama yang lebih mendalam. Jadi kita ni contoh saya sebagai agama Islam bukan hanya perlu memahami tentang budaya, agama, adat rasam orang Islam atau orang Melayu, tapi saya juga perlu memahami apa yang kaum India buat, masa hari raya mereka buat apa, orang Cina semasa perayaan mereka, apakah yang mereka lakukan. Jadi kepelbagaian ni kita perlu fahami supaya kita boleh kepelbagaian ni boleh membentukkan kefahaman antara semua rakyat. Jadi bila kita faham antara satu sama lain, kita akan lebih sayang, lebih menghormati, lebih menyayangi masyarakat daripada berbangsa lain. Selain itu, contoh sekarang ni macam kami pelajar sedang mengambil subjek hubungan etnik, HE, dan dulu semasa diploma saya juga mengambil subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia iaitu TITAS. Jadi dua subjek ini merupakan subjek teras dan perlu diwajibkan bagi semua universiti awam dan juga swasta. Bukan universiti awam sahaja semata-mata, tapi perlu diterapkan atau diwajibkan untuk universiti swasta juga. Sebab universiti swasta ni kebanyakannya mempunyai pelajar-pelajar yang bukan bumiputera. Jadi di sini kita perlu terapkan kefahaman ni bukan sahaja kepada pelajar bumiputera, tapi juga kepada pelajar bukan bumiputera. Okey, itu antara saya punya pendekatan yang boleh diambil. Dan kata ini perlu bagi mendedahkan
pelajar-pelajar mengenai perbezaan tamadun dan agama yang wujud, serta boleh menjelaskan lagi kefahaman ataupun mengelakkan lagi konflik yang telah berlaku. Jadi, isu yang ketiga adalah merupakan kepelbagaian masyarakat yang harus difahami. Jadi, kita sebagai rakyat, kita tidak boleh berpecah. Walaupun kita telah dipisahkan oleh kelompok etnik yang berbeza. Kita bukan setakat dipecahkan oleh kelompok etnik, kita pun dipecahkan kelompok agama yang berbeza. Oleh itu, saling memahami antara agama ni dapat mengurangkan salah faham. Contohnya kita dapat memahami nilai murni pada agama, perayaan, kepercayaan agama lain. Kita boleh memahami, kita perlu memahami dan menghormati agama ni, perayaan dia macam mana, kebudayaan dia macam mana. Apa yang baik kita boleh ambil sebagai contoh dan kita boleh terapkan. Dan benda yang kita ambil semuanya ialah positif. Selain itu, bila kita memahami, seterusnya kita akan lahir perasaan saling menghormati. Sebab saling menghormati kepelbagaian agama ini juga merupakan salah satu cara mengatasi konflik agama. Setiap individu perlu memberi penting dan haruslah memulakan tanpa mengambil kira perbezaan kebudayaan serta saling menghormati perbezaan agama tanpa memutuskan konflik. Dengan itu, masyarakat dapat menjaga keamanan supaya setiap orang boleh hidup dengan selesa. Okey, itu untuk pengenalan. Saya teruskan ke kajian. Kita boleh tengok untuk latar belakang kajian ni, secara amnya kajian ni dijalankan untuk mendalami dan mengurai isi serta cabaran hubungan antara penganut agama yang dikatakan semakin rumit dalam kalangan masyarakat Malaysia. Penilaian yang kami buat telah menggunakan 4 pemboleh ibah, iaitu pengetahuan, persepsi, prejudis dan juga tahap kesedaran tentang isu agama berasaskan 4 objektif utama yang telah disenaraikan di dalam bab 2, iaitu objektif kajian. Dalam membincangkan kedudukan agama dan toleransi di Malaysia, iaitu isu yang pertama, kita perlu faham juga tentang sejarah awal pembentukan Perlembagaan Persekutuan, sebab ia merupakan menjadi rujukan di mana pemufakatan dan persetujuan kaum Melayu dan bukan Melayu pada ketika itu telah menggariskan unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan. Unsur-unsur ini telah dirujuk sebagai kontrak sosial. Namun begitu, sejak kebelakangan ini kita boleh lihat telah berlaku bercampur tangan beberapa pihak yang berniat jahat yang mahu menggugat kedudukan agama Islam dan toleransi beragama di negara ini. Sebab kita ni hidup harmoni, tapi ada pihak-pihak, tidak kisah pihak media ataupun pihak luar, tapi ada je yang ingin menggugat keamanan dan perbezaan di negara kita. Antara kes-kes yang boleh tengok contoh yang dah pernah berlaku kat Malaysia ni ialah penggunaan kalimah Allah, kes pembakaran surau dan gereja, isu murtad, iaitu keluar daripada agama dan lain-lain lagi. Soal kebebasan beragama ni, kita sepatutnya tak perlu balas lagi benda ni. Sebab masyarakat di negara kita ni tak pernah mengalami sebarang bentuk penindasan, sama dari sudut perkauman maupun keganasan. Kita boleh tengok macam contoh baru-baru ni dekat Amerika, saudara George Floyd yang telah meninggal dunia akibat penindasan oleh polis di Amerika Syarikat. Jadi asasnya benda ni tidak berlaku di Malaysia buat masa sekarang. Kita tak ada, kita tengok PDRM, pijak kepada orang itu kan, setelah merayu pun cakap tidak bernafas pun mesti tidak dilepaskan. Jadi perkara-perkara ini tidak berlaku di Malaysia. Jadi kita perlu bersyukur. Sebab kita tak pernah berlaku penindasan sama dari sudut kauman maupun agama. Dalam pergaulan juga, kedudukan agama Islam dan agama-agama lain telah diperjelaskan melalui perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu memperuntukkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana
bahagian persekutuan. Jadi perlembagaan tidak menghalang pun mana-mana rakyat Malaysia untuk mengamalkan kepercayaan dan agama masing-masing. Okey. Seterusnya ialah kita boleh juga lihat kepada perkara 11-1 iaitu dalam perlembagaan persekutuan, toleransi agama yang berlaku di Malaysia ni dia berlandaskan kepada isi ni iaitu perkara 11-1 perlembagaan persekutuan yang menggariskan atau menekatkan bahawa tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk pada fasa 4 mengamalkannya. Maksud kepada isi di dalam perlembagaan persekutuan ini ialah umat Islam dan penganut-penganut agama lain bebas untuk mengikut dan mengamalkan ajaran agamanya dengan tertakluk kepada syarat bahawa tidak boleh sebarang bentuk tindakan penyebaran mana-mana ajaran agama lain kepada umat Islam. Maksud dia agama-agama lain tidak bolehlah memurtadkan atau mengajak orang Islam untuk masuk agamanya. Sebab itu telah tertakluk kepada perlembagaan persekutuan. Jadi bila ini terjadi, inisiatif perlu diambil. Jadi itu merupakan merujuk kepada isu yang ketiga, iaitu inisiatif yang dirangka bagi memupuk semangat perpaduan kaum. Inisiatif ni perlu diambil sebab untuk kita macam bagi peluang ataupun dialog yang sihat, supaya benda ni perlu untuk mengurangkan prasangka dan diskriminasi serta kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi, perspektif ni maksud dia apa? Dia mengenai prinsip kepelbagaian kepada masyarakat bagi memberi kefahaman lebih baik bahawa pentingnya memastikan perpaduan dan kehidupan yang harmoni agar dapat diwariskan kepada generasi masa depan. Okey. Benda ni kita boleh ambil contoh wacana akademik ataupun seminar juga dapat meningkatkan interaksi positif dalam masyarakat majmuk. Okey. Malaysia sendiri serta kita boleh bincangkan kefahaman mengenai nilai agama. Contohnya, bila kita faham nilai agama Islam, Buddha ataupun Hindu, kita dapat benda ni dapat membantu untuk kita tangani isu sejagat yang telah menggugat manusia. Okey. Terusnya dialog antaragama. Dialog antaragama ni kita dapat menyeimbangkan atau memberi kesinambungan hubungan etnik, perpaduan, keharmonian, tolak ansur dan juga saling hormat. Dan juga yang penting ialah kita dapat menghindarkan konflik dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Konflik ni apa? Konflik ni ialah dia pertembungan dua pihak dan masing-masing mempunyai kepentingan berbeza dan saling bersaing. Oleh yang demikian ataupun oleh itu kita mestilah mengambil langkah-langkah ataupun kita mestilah ada objektif iaitu tujuan. Jadi kami nak tekankan di sini ialah tujuan menjalankan kajian ini adalah untuk mengetahui permasalahan dan konflik etnik, seterusnya mengkaji punca-punca terjadinya perkara ini atau masalah ini. Bila kita dah tahu masalah ni, kita tahu pokok pangkalnya isu tentang tajuk kami ni iaitu agama Islam dan kebebasan beragama dalam konteks hubungan etnik Malaysia, kita dapatlah mengetahui permasalahan dan kita terusnya boleh datang dengan penyelesaian. Okey. Kami menggunakan ataupun mengambil inisiatif bagi mendapatkan hasil kajian ini ialah melalui borang soal sidik yang telah dibuat menggunakan Google Form. Sebabkan sekarang ni tengah perintah kawalan pergerakan dan diturunkan kepada perintah kawalan pergerakan masyarakat dan akan ke perintah kawalan pergerakan pemulihan. Jadi susah untuk kami melakukan temu bual. Jadi sebenarnya kami menggunakan soal sidik. Lebih kurang kami dapatkan responden seramai 32 orang dalam 30 lebih macam tu untuk mendapatkan hasil kajian kami ini. Selain daripada itu, kami juga menggunakan kajian-kajian lepas bagi mendapatkan sumber dan rujukan bagi mengetahui dengan lebih dalam mengenai isu ini.
Jadi seterusnya kita akan ke permasalahan kajian. Seterusnya ialah permasalahan kajian. Malaysia bukan sahaja terdiri daripada pelbagai etnik, malahan etnik ni pula dia terbahagi oleh agama berbeza. Contoh, ada juga orang Cina bila masuk Muslim, so jadi bila masuk Islam jadi Cina Muslim. So jadi ini kita dapat tengok bahawa etnik ni boleh diidentikan pula oleh agama yang berbeza. Dan agama mempunyai kaitan yang rapat dengan etnik. Kita boleh tengok 3 etnik yang terbesar di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Kaum majoriti adalah Melayu yang beragama Islam. Kaum Cina pula dia agama Buddha, Confucius dan Taoism, serta kaum India yang beragama Hindu dan lain. Jadi bila terwujudnya kepelbagaian ni, dia merupakan dia menjadi satu cabaran dalam kita nak wujudkan usaha-usaha perpaduan kaum antara kaum dan agama. Biarpun konflik antara agama ni dia tak adalah teruk sangat dekat Malaysia ni. Seperti yang kita tengok boleh berlaku dekat Myanmar contohnya kan. Dekat Myanmar misalnya ada etnik Rohingya. Dia macam dia berlaku lah konflik agama yang teruk sehingga ada Rohingya yang datang ke Malaysia. Namun kebelakangan ini kita ada dengar suara-suara yang semakin menyentuh sensitiviti agama di Malaysia ni. Jadi kita harus tengok isu yang pertama iaitu prasangka dan diskriminasi. Permasalahan yang membawa kepada konsep prasangka dan diskriminasi ni kita harus elakkan sebab dua-dua ni ada hubung kait yang rapat sekali. Kita boleh tengok apa itu maksud prasangka. Prasangka ni ialah satu bentuk sifat negatif yang ditujukan kepada satu kelompok, manakala diskriminasi ni pula dia membawa kepada maksud tindakan tingkah laku yang negatif yang ditujukan kepada mana-mana ahli kelompok. Kedua benda ni iaitu prasangka dan diskriminasi ni dia boleh berlaku melintasi faktor agama, bangsa ataupun kelompok etnik itu sendiri. So diskriminasi dan prasangka ni atas dasar agama atau kefahaman agama merupakan di antara faktor kepada berlakunya konflik etnik. Okey, kita bertengok kepada isu yang kedua iaitu konflik yang tersitus dan faktor-faktornya. Seperti tahu konflik ni bila-bila masa je boleh berlaku. Tapi kita kena sedar bahawa konflik ni takkan terjadi secara sendiri. Dia mesti ada pemangkin dia ataupun faktor-faktor yang boleh membawa kepada tercetusnya konflik ini. Antara faktor konflik yang sudah diteliti oleh sarjana adalah kita bertengok faktor dia termasuk biologi, psikologi, geografi yang merangkumi aspek sempadan, demografi, ideologi, agama, budaya dan juga faktor sosioekonomi. Jadi kepelbagaian agama yang wujud dikenal pasti sebagai salah satu faktor yang mencetuskan konflik. Jadi kewujudan agama ni pun merupakan salah satu penyebab yang melakukan konflik. Sebab apa? Sebab antaranya ialah perbezaan pegangan ajar agama. Dan sikap penganut agama itu sendiri yang bertindak luar batasan yang melanggar peraturan agama itu ataupun undang-undang negara. Dan juga salah faham yang berlaku antara agama ataupun kadang-kadang benda ni boleh berlaku dalam kalangan agama yang sama. Bukan setakat kita gaduh antara agama ni dengan agama, contoh agama A dengan agama B gaduh. Bukan setakat tu lah. Kadang-kadang penganut A dengan penganut B gaduh dalam agama yang sama. Itu pun boleh berlaku. Okey. Isu yang ketiga ialah isu yang menyebabkan kontroversi kaum di Malaysia. Itu ialah isu yang ketiga, iaitu isu yang menyebabkan kontroversi kaum di Malaysia. Jadi ada banyak isu yang menyebabkan kontroversi kaum ni. Jadi kita boleh tengok sejarah Malaysia telah membuktikan aspek politik dan isu ekonomi ni menjadi asas kepada konflik antara kaum Melayu dan bukan Melayu dalam masyarakat di Malaysia. Sebab kita tengok dulu ada macam-macam parti politik sebelum jadi
Jadinya parti perikatan dia ada banyak parti politik yang berasaskan agama. Berasaskan agama Cina, MCA, MIC dan juga UMNO. Semua ni dasarkan agama dan juga etnik yang berbeza. Kita boleh tengok jadual yang terdapat pada slide PowerPoint ni. Contoh, kita boleh tengok jadual menunjukkan pada tahun 1950 hingga 1960, isu yang menyebabkan kontroversi kaum ialah isu kewargaan dan kontrak sosial. Pada tahun 1960 hingga 1970 pula ialah merupakan isu bahasa. Pada tahun 1970 hingga 1990, isu kuota dan urbanisasi. 1990 hingga sekarang, iaitu milenium, isu agama. Kajian ini telah dilakukan oleh Nazrul Muslim pada tahun 2012 yang menunjukkan kontroversi kaum yang berlaku di Malaysia sudah dijelaskan pada jadual tersebut. Fasa ni bermula daripada tahun 1990, iaitu macam yang seperti cakap, isu kewargaan dan kontrak sosial dominasi hubungan kaum pada tahun tersebut. 1960 pula isu bahasa menjadi isu yang membawa kontroversi kepada masyarakat pada ketika itu. Isu kuota dan urbanisasi pula dia berlaku sekitar 1970 hingga 1980. Kita tengok 1990 hinggalah sekarang, isu-isu agama yang kita boleh lihat yang dia punya pengaruh yang besar dalam hubungan etnik berbanding isu-isu lain. So 1990 hingga sekarang, kita boleh bayang 1990, 2000, 2010, 2020. So lebih kurang 30 tahun. Isu lain kita boleh tengok semua 10 tahun. Jadi isu ni kita tengok dah 30 tahun berlaku. Jadi isu agama ni memainkan peranan penting dan telah mewujudkan konflik dan permasalahan antara hubungan antara kaum dan etnik di Malaysia yang telah berlaku selama 30 tahun. Selain daripada itu, isu sosial ketara ialah fenomena kawasan penempatan padat seperti kawasan setinggan, rumah-rumah flat, kondo rakyat, rumah murah dan penempatan haram. Dia bila berlakunya sosial yang padat begini, gejala yang boleh berlaku ialah sosial budaya, iaitu segelintir penganut mengamalkan sifat membenci dan dia was-was terhadap agama lain. Seterusnya, ini boleh menjadikan konflik agama yang boleh tercetus sekiranya peningkatan gejala sosial. Contoh kita boleh ambil contoh seperti pergaulan bebas, tiada pemantauan dari keluarga, masak dadah, mencuri, pecah rumah, pergaduhan yang tidak berbantaras. Bila benda ni tidak berbantaras, dia boleh pemangkin lagi kepada konflik yang terjadi. Jadi idea untuk mengatasi konflik keagamaan bukanlah satu benda yang baru. Bahkan sepanjang sejarah, kita boleh tengok ramai pihak seperti masyarakat sendiri, negara, kerajaan, semua telah berusaha untuk menghentikan semua konflik agama ini. Sebab dia telah berlaku selama 30 tahun. Dia punca dan masalah ni juga daripada pihak yang berusaha untuk melakukan perkara ini dengan menjadikan mereka ingat agama mereka merupakan hanya satu-satunya agama di Malaysia. Dan mereka berusaha untuk menghapuskan agama lain. Ini lagi dia masalah dah. Contohlah, kalau dia agama Islam, dia nak hapuskan agama lain. Dia nak bagi dalam Malaysia ni satu agama Islam, tak boleh. Bukan juga agama lain. Dia agama Hindu ke, agama Buddha ke, dia nak hapuskan agama Islam, tak boleh. Sebab itulah benda keharmonian yang terdapat di Malaysia. Okey, itulah permasalahan yang terdapat dalam kajian ini. Okay, seterusnya boleh teruskan kepada kepentingan kajian. Okey. Jadi seperti kita tahu, tadi sudah kita senaraikan permasalahan kajian. Terdapat banyak permasalahan yang menjurus ataupun memangkin kepada isu hubungan antara agama di Malaysia. Tetapi sebenarnya persepsi sebenar penganut agama terhadap penganut agama yang lain, dia tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Kerana semuanya bergantung pada individu. Kita tak boleh salahkan seseorang tu. Kita tak boleh salahkan agama seseorang itu sebabkan seorang tu buat masalah. Contoh isu baru-baru ni ialah pemandu mabuk. Okey, kita tengok pemandu mabuk, kita tak boleh
salahkan agama agama Buddha ataupun agama Hindu ataupun komunitas Hindu. Sebab Melayu, walaupun Islam mengharamkan arak, ada Melayu juga yang mabuk dan minum arak. Jadi di sini kita tidak boleh salahkan agama tu sebabkan seorang tu. Sebab semuanya bergantung pada individu sendiri. Okey. Konsep isu saya tentu pada isu yang pertama, konsep kesepaduan sosial difahami dan diamalkan. Kita ni sebagai manusia berbilang kaum bila agama, kita mesti faham dan amalkan konsep kesepaduan sosial. Seperti apa? Seperti kita jalinkan hubungan kerjasama antara kaum dan kelompok. Kita juga boleh berkongsi aktiviti budaya dan pinjam-menjam unsur budaya masing-masing. Selagi kita tidak bercampur atau kita tidak menyalahi syariah ataupun undang-undang ataupun peraturan dalam agama tersebut. Kita boleh tukar-tukar unsur seperti Melayu buat nasi lemak, orang India buat syanai ataupun pakaian. Selagi pakaian tu sesuai dengan agama tu, kita boleh ambil. Jadi unsur-unsur ni lah yang penting dalam memahami dan mengamalkan konsep kesepaduan sosial. Selain itu, jalinan hubungan dia boleh terjemah juga daripada sudut ekonomi, sudut pasaran yang membuatkan kita ni saling bergantung melalui kegiatan ekonomi. Contohnya contoh saya Melayu, saya nak pergi beli barang kat kedai angka Ahok. Jadi angka Ahok ni Cina. Tak semestinya saya kena pergi kedai Melayu juga. So saya pun bergantung kepada angka Ahok. Dan juga mungkin orang India dia suka makan dekat restoran orang Melayu. Jadi benda ni menunjukkan saling kebergantungan antara kaum. Okey. Kita boleh tengok isu yang kedua iaitu konsep integrasi melalui dasar awam kerajaan dilaksanakan. Okey, kerajaan Malaysia telah melalui dasar awam kerajaan telah melaksanakan konsep integrasi. Ia ni merupakan formula yang sesuai dalam konteks masyarakat di Malaysia ni. Sebab apa? JPN iaitu Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional yang sebelum ini punya berperanan dia merangka dan melaksanakan program-program seperti program Latihan Khidmat Negara PKN. Serta antara yang penting juga ialah memperkenalkan kursus hubungan etnik di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Okey, ini penting. Dia perlu melaksanakan di seluruh IPTS dan IPTA. Walaupun begitu, kita boleh tengok keberkesanan ataupun tiap-tiap program ini dia perlu dihebahkan secara lebih efektif supaya kita dapat capai kumpulan sasaran tersebut. Sebab kita perlu capai sebenarnya daripada orang muda. Sebab melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, masyarakat berbagai etnik ni dia agama yang diwasi oleh Malaysia. Kita perlu jaga dan peta agama masing-masing. Kita juga perlu memahami kepelbagaian dan penting juga untuk kita memastikan keadaan harmoni dalam masyarakat dapat dikekalkan. Masyarakat Malaysia ni kita harus kembali menghayati terma-terma kontrak sosial yang telah dipersetujui dalam perlembagaan negara dengan penuh keinsafan supaya bumi Malaysia tercinta, terus aman, damai dan progresif. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang merupakan kepentingan kepada kajian yang telah dilakukan. Jadi sebenarnya saya akan meneruskan kepada saudara Rafiq yang akan menerangkan tentang objektif kajian. Terima kasih. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Ali dan rakan-rakan saya sekalian. Sebelum itu, nama saya Muhammad Afiq bin Rizal dan sekarang saya akan menyambung pembincangan kita pada hari ini berkaitan dengan objektif kajian yang telah kami perolehi hasil daripada kajian kami. Dan objektif kajian ini juga menjadi panduan utama kami untuk menyelesaikan tugasan ini. Okey, objektif kajian yang pertama ialah sejauh manakah konflik antara agama wujud di Malaysia. Yang kedua, sejauh manakah aktiviti keagamaan daripada pelbagai kaum bebas diamalkan di Malaysia. Yang ketiga,
sejauh manakah penganut-penganut agama lain faham dan mengerti berkaitan agama Islam? Yang keempat, sejauh manakah media sosial menjadi medan penyebaran unsur negatif berkaitan keagamaan pelbagai kaum? Dan yang terakhir, sejauh manakah masalah-masalah berkaitan hak kebebasan beragama akan terus berlaku di Malaysia? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Dan pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh rakan saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Nadia binti Nordin. Dokumen saya B0118200003. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Okey, dalam metodologi kajian mempunyai 3 bahagian, iaitu alat kajian, subjek kajian dan kaedah kajian. Okey, dalam alat kajian kami telah meminta responden untuk menjawab soalan, beberapa soalan dalam melalui borang soal selidik. Dan seterusnya, bahagian seterusnya ialah subjek kajian. Dalam subjek kajian ini kami telah mendapat responden umur daripada peringkat umur 18 ke 25 tahun. Responden jantina, kami telah mendapat responden daripada perempuan dan lelaki. Seterusnya agama. Pada subjek agama pula kami telah semua jenis agama termasuk agama Islam, tetapi dalam responden kami hanya agama Islam yang mendapat lebih banyak responden daripada agama lain. Seterusnya iaitu kaum. Kami telah membuat semua jenis kaum yang terdapat di Malaysia, iaitu kaum Melayu, India, Cina dan lain-lain. Tetapi hanya kaum Melayu yang mendapat lebih banyak responden daripada kaum lain. Bahagian seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah kajian. Kaedah kajian, dalam borang soal selidik itu kami telah meletakkan beberapa soalan, iaitu 4 soalan objektif dan 7 soalan subjektif. Dalam 4 soalan objektif tu kami telah meletakkan soalan berkenaan umur, jantina, agama dan kaum. Manakala bagi soalan subjektif, kami telah meletakkan beberapa soalan yang berkenaan dengan tajuk kajian kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Sifri bin Rashid. Hari ini saya akan membentangkan isu Islam dan kebebasan agama. Soalan 1. Apakah yang anda faham tentang konsep kebebasan beragama? Berdasarkan maklum balas yang diterima, kita dapat lihat bahawa hampir keseluruhan responden memahami kebebasan beragama. Hampir kesemua responden mempunyai kesepahaman yang sama dan jawapan yang diberikan hampir sama. Soalan 2. Bagaimanakah anda menghormati perayaan keagamaan rakan-rakan yang meraihkannya? Kebanyakan responden tahu bagaimana untuk menghormati perayaan keagamaan, iaitu dengan cara memberi ucapan raya kepada mereka. Cara lain yang dinyatakan ialah tidak mengganggu mereka ketika mereka berdoa atau ketika mereka meraihkannya. Soalan 3 pula. Sebab apakah rakyat negara kita yang berbilang kaum bebas merayakan perayaan keagamaan masing-masing? Respon yang diberikan kesemuanya positif. Ini secara tidak langsung menunjukkan responden berfikiran terbuka dan menghormati agama lain. Perpaduan antara kaum menjadi faktor utama rakyat negara kita bebas merayakan perayaan keagamaan masing-masing. Sejahtera, nama saya Bala Chanda dan saya akan menerangkan mengenai kajian lepas dan kajian perbincangan hasil kajian. Soalan 4, adakah perlu untuk kita menghormati tempat ibadat kaum lain di Malaysia? Berdasarkan soalan ini, semua responden bersetuju dengan soalan yang dikemukakan. Hal ini menunjukkan bahawa semua responden mempunyai perasaan menghormati antara tempat ibadat satu sama lain.
Okay, soalan 5 pula. Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan terdahulu dalam mengekalkan perpaduan kaum di sebalik perbezaan kepercayaan dan agama di Malaysia? Berdasarkan soalan tersebut, respons yang diterima merangkumi aspek pengumpulan golongan berbeza kaum. Langkah yang disebut oleh responden telah dibuktikan efektif dari segi memupuk semangat silaturahim dan mengembangkan pengetahuan antara kaum yang berbeza. Soalan 6. Berikan pendapat anda mengenai agama Islam dan kebebasan beragama dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Soalan ini menimbulkan kontroversi antara responden walaupun itu bukanlah tujuannya. Walau bagaimanapun, majoriti respons adalah positif, iaitu menunjukkan mereka merasai setiap agama di Malaysia walaupun berlainan tetap adalah penting dan tidak patut dipandang rendah. Soalan 7. Apakah cadangan anda bagi mengekalkan keharmonian hubungan antara kaum di Malaysia di sebalik keistimewaan dan kepelbagaian antara agama? Cadangan yang dikemukakan oleh responden adalah positif. Cadangannya responden diberi dari pelbagai sudut, dari pendidikan awal untuk kanak-kanak kepada aktiviti yang boleh dijalankan oleh badan bukan kerajaan. Pendapat-pendapat ini menunjukkan responden mempunyai fikiran terbuka terhadap pembangunan Malaysia dalam konteks negara yang berbilang kaum. Berikut menunjukkan kajian lepas yang dijalankan yang berkaitan dengan kajian kami, iaitu kajian isu dan cabaran hubungan antara penganut agama di Malaysia. Antara objektif kajian tersebut, mengenal pasti tahap pengetahuan responden terhadap agama, mengenal pasti persepsi responden terhadap hubungan antara agama, mengenal pasti tahap prejudis responden terhadap hubungan antara agama, dan mengenal pasti tahap kepentingan isu agama terhadap responden. Artikel lain yang membantu kami dalam kajian ini adalah kebebasan beragama gambaran Malaysia dan toleransi beragama dan amalannya di Malaysia, rujukan kepada artikel 11 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, beserta dengan autoriti agama di Malaysia, kedudukan dan kritikan. Terima kasih. Sekali saya akan menerangkan tentang rumusan. Rumusan yang dapat saya simpulkan ialah seluruh rakyat Malaysia bebas menganuti agama masing-masing, tetapi bagi kaum Melayu wajib menganuti agama Islam. Yang kedua ialah masing-masing mempraktikkan kepercayaan masing-masing, tetapi pada masa yang sama perlu menghormati kaum lain. Akhir sekali, bagi mendapatkan sebuah negara yang aman dan harmoni, kekebalan undang-undang yang terdapat dalam perlembagaan merupakan benteng utama dalam menangani isu-isu kebebasan beragama di Malaysia.